Manakala ayat yang kedua, hatta idza atau ala wadin naml, sehinggalah pasukan yang besar ini sampai kepada satu tempat yang disebut Wadin Namli. Pasukan perjalanan Nabi Allah Sulaiman dengan tentera dia tadi, duk jalan, akhirnya sampai satu tempat yang Al-Quran gambarkan ni sebagai Wadin Namli, lembah semut. Lembah semut. Qalat namlatun, berkatalah salah seekor semut, ya ayyuhan namlu, wahai sekalian para semut. Wahai sekalian para semut, udkhulu masakinakum, masuklah kamu ke dalam kediaman masing-masing. Ataupun masuklah kamu ke dalam lubang masing-masing, ataupun kita nak kata masuklah kamu ke dalam rumah kamu masing-masing. La yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu. Pasal apa yang suruh masuk tu? Pasal apa suruh semut-semut ni masuk? La yahtimannakum, supaya kamu tidak dipijak-pijak ataupun diinjak-injak oleh siapa? Sulaimanu wa junuduhu, oleh Nabi Allah Sulaiman dan bala tenteranya, wahum la yash'urun, dalam keadaan mereka tidak mengetahui. Sebab semut ni barang besar ke barang kecil? Semut ni barang kecil. Lepas tu tentera Nabi Sulaiman pula, jin ada, orang ada, burung ada, binatang ada. Jadi dia akan lalu lembah ni. Jadi bila dia lalu lembah ni, sebab kita ni kecil, jadi takut dia tak perasan, takut dia tak nampak, menyebabkan kita ni dipijak-pijak ataupun terinjak oleh pasukan yang besar ni dalam keadaan mereka tak sedar pun. Dalam keadaan mereka tak mengetahui. Jadi masuk cepat-cepat dalam lubang masing-masing, dalam rumah masing-masing, dalam sarang masing-masing. Ini nasihat daripada salah seekor semut. Baik. Di dalam tafsir Imam Baghawi Ma'alim Tanzil, ada satu riwayat mengenai penafsiran berkenaan ayat ni. Riwayat ini datang daripada Wahab bin Munabbih, dia meriwayatkan daripada Ka'ab bin Ahbar. Okey. Bagi orang yang biasa dengan ilmu tafsir, dengar nama dua ni pun boleh tahu dah cerita ni cerita apa. Sebab Wahab bin Munabbih dengan Ka'ab bin Ahbar ni terkenal periwayat kisah Israiliyat. Sebab dua orang ni asalnya dari mana? Dua-dua boleh dikatakan berasal daripada Parsi. Baik. Bila sebut Wahab bin Munabbih ni tabi'in. Yang mana dia ni adalah seorang tabi'in yang berbangsa Parsi, tetapi dia mempunyai kemahiran berbahasa Yunani. Okey. Kenapa kita katakan Wahab bin Munabbih ni seorang tabi'in? Sebab dia ni lahir zaman pemerintahan khalifah yang ketiga. Siapa dia? Uthman bin Affan. Dengan kata lain, dia lahir tahun yang ke-34 Hijrah. Baru lahir Wahab bin Munabbih. Dia tabi'in. Sebab apa? Sempat dengan sahabat. Baik. Nama betul dia siapa? Nama betul dia Wahab bin Munabbih bin Kamil bin Zij bin Zi Kibar. Asal dia mana? Yaman. Bagi penduduk Yaman, kalau ada nama Z di depan tu, menunjukkan dia tu adalah orang-orang yang dikatakan sebagai syarif. Orang-orang yang dihormati. Golongan yang dihormati. Tok-tok dia dulu. Baik. Dia dikenali dengan nama Abu Abdullah. Orang panggil dia Abu Abdullah Al-Anbari, Al-Yamani, Az-Zamari, As-San'ani. Pasal apa Al-Yamani? Sebab asal dia Yaman. Sebab apa Az-Zamari? Sebab kota di Yaman tu, nama kampung dia ialah kota Zamar. Sebab tu dipanggil Zamari. Kenapa San'ani? Sebab kota Zamari itu hanya 2 marhalah daripada kota besar, kota San'a, yang cukup terkenal di Yaman. Dia juga digelar As-San'ani. Baik.
Wahab bin Munabbih ni, kedua-dua orang tua dia bukan asal Parsi. Walaupun dia dilahirkan di Parsi, kedua-dua orang tuanya bukan berasal pada Yaman. Kedua-dua orang tua dia ni yang berasal dari Parsi. Kampung mereka di Khurasan. Mak dengan bapak dia daripada Khurasan. Khurasan ni satu wilayah di arah timur laut di Iran dulu. Jadi mereka ni berpindah ke Yaman sebab apa? Sebab kampung mereka yang sebenar di Khurasan tu nama dia Harrah. Kampung mereka nama Harrah. Jadi mereka diminta keluar daripada bumi Parsi oleh Kaisar Parsi pada masa tu. Tetapi tidak disebutkan sebab-sebab mereka tu diminta keluar. Jadi kedua ibu bapa dia keluar daripada bumi Parsi menuju ke Yaman. Jadi bila sampai di Yaman, bapak dia ni sempat pada zaman Nabi Muhammad, Munabbih bapak dia tu. Jadi bapak dia masuk Islam dan menjalankan Islam tu dengan baik, tu bapak dia. Jadi kemudian bila Wahab ni lahir di Yaman, dia membesar di Yaman. Jadi dia banyak mengikuti pelajaran. Dia banyak bergaul dengan orang-orang, dia banyak membaca kitab-kitab kuno, dia banyak bergaul dengan ahli-ahli kitab sehingga pengetahuan dia tu begitu luas. Luas sungguh. Baik. Bagaimana? Kalau kita tengok bagaimana dia nak dapat maklumat tentang sejarah orang Yahudi. Dia banyak dapat maklumat tentang sejarah orang Yahudi ni sebab dia bergaul dengan penduduk-penduduk di Yaman. Dia dapat banyak maklumat tentang agama Nasrani sebab dia bergaul di satu tempat, satu lagi tu. Hak Nabi minta sahabat berhijrah dulu. Bila dizalimi dan ditindas. Di mana? Di Habsyah. Jadi dia banyak dapat maklumat-maklumat sejarah orang Nasrani dengan bergaul dengan orang-orang Habsyah. Pendek kata, dia ni mempunyai pengetahuan daripada kitab-kitab kuno dan ahli kitab, antaranya ialah contoh sejarah penciptaan alam semesta, sejarah para nabi dan rasul ni mengikut konteks ahli kitab lah. Sejarah raja-raja, sejarah pemimpin dan penguasa, sejarah bangsa-bangsa kuno, ni ilmu-ilmu yang ada dan dimiliki oleh Wahab bin Munabbih. Sebab tu ada satu buku yang dikarang oleh Mustafa Shadiq Ar-Rafi'i, Tarikh Adab Al-Arabi, tarikh sejarah kebudayaan orang-orang Arab. Maksudnya sejarah-sejarah bangsa yang lampau, bangsa yang kuno ni banyak kita ambil daripada 3 ahli kitab yang mempunyai ilmu pengetahuan yang luas. Pertama siapa? Rahib besar zaman Nabi Muhammad, Abdullah bin Salam, rahib Yahudi yang masuk Islam. Yang kedua, Hak Wahab bin Munabbih riwayat tadi daripada dia. Siapa? Ka'ab bin Ahbar dan Wahab bin Munabbih sendiri. Jadi mereka ni banyak meriwayatkan kisah-kisah Israiliyat. Baik, tu secara ringkaslah. Pernah ada satu dia membuat kenyataan. Dia kata menurut mereka Abdullah bin Salam ni yang paling mahir dan pakar pada zaman dia. Manakala Ka'ab bin Ahbar juga yang paling mahir dan pakar pada zaman dia. Bagaimana menurut pandangan kamu, siapakah yang lebih alim, iaitu seseorang yang menguasai kedua-dua ilmu daripada mereka ataupun keduanya yang lebih alim? Faham tak ayat tu? Faham tak? Abdullah bin Salam yang paling mahir dan pakar pada zaman dia. Yang kedua, Ka'ab bin Ahbar yang paling mahir dan pakar pada zaman dia. Bagaimana menurut perkiraan kamu, siapakah yang lebih alim, seseorang yang menguasai ilmu daripada keduanya ataupun keduanya lebih alim? Seorang yang menguasai ilmu daripada keduanya tu dia nak habaq dia lah. Sebab dia tu ke belakang sikit. Jadi dia belajar dengan Abdullah bin Salam, dia belajar dengan Ka'ab bin Ahbar. Siapakah lebih alim di antara dia yang ambil ilmu daripada dua orang ni ataupun masing-masing dua orang ni yang lebih berilmu? Itu dia. Dia banyak. Kalau kita nak tengok Ka'ab bin Ahbar ni, cari 2 kitab besar ni. Pertama ialah kitab Imam Az-Zahabi, Siyar A'lam An-Nubala. Satu lagi ialah Tarikh Dimashq.
Dalam Siyar A'lam Nubala, Imam Zahabi kata dia banyak ambil hadis daripada dua sahabat besar, Ibnu Abbas dengan Abu Hurairah. Jadi ada satu kenyataan dari Musanna bin Sabah. Musanna bin Sabah ni nama seorang individu. Jadi dia kata, aku telah mengenali Wahab bin Munabbih ni hampir 40 tahun. Aku kenal kawan ni 40 tahun dah. Dan selama tempoh aku kenal dia 40 tahun, aku tidak pernah mendengar dia mengumpat kepada sesuatu yang bernyawa. Bukan tak rajin dengar dia mengumpat orang ni, bukan tak rajin mendengar dia mengumpat manusia. Dia tak pernah mengumpat sesuatu yang bernyawa selama mana aku kenal dia 40 tahun. Maksudnya dia jaga sungguh lidah dia, lisan dia tak rajin mengumpat. Bukan kata orang, seluruh makhluk Allah. Dan selama aku kenal dia dalam tempoh 20 tahun, dia menggunakan apa? Wuduk yang sama antara solat isyak sampai ke solat subuh. 20 tahun keadaan tu. Kita ni antara isyak dengan subuh ni tak tahu berapa kali wuduk lah. Dah. Tak tahu berapa kali wuduk kita ni dengan kentutnya, memulas perutnya macam-macam lah. Okey. Itu serba sedikit lah tentang Wahab bin Munabbih. Cuma nak habaq ni dia dikenali sebagai ahli khabar, ahli hikayah, terkenal dengan kisah-kisah Israiliyat. Baik.